Jadi perbincangan kita dalam sirah An-Nabawiyah dalam kitab Nurul Uyun fi Talkhis Sirati Al-Amin Al-Ma'mun karangan Al-Imam Ibn Sayyidin Nas rahimahullahu taala wa radi'an. Semua datang. Kan? Okay, baik. Alhamdulillah kita dah bincangkan hari ini berkenaan dengan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita dah bincangkan berkenaan dengan maula-maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu khadam-khadam daripada kalangan hamba yang berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita dah bincang berkenaan dengan khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada golongan yang merdeka. Kemudian kita dah bincang juga ini berkenaan dengan pengawal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita masuk pada perbincangan, alhamdulillah belum kita selesai lagi, iaitu berkenaan dengan para utusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja. Okay. Untuk makluman juga, selupa saya nak beritahu bahawa pengutusan raja-raja kecuali kepada Raja Najasyi, kebanyakannya bermula selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Itu kebanyakannya, kecuali Najasyi. Najasyi dikatakan di awal lagi sebelum Nabi berpindah ke Madinah. Boleh nampak? Okay. Jadi kita akan tengok beberapa utusan-utusan diutuskan kepada beberapa raja. Pertama tadi kita dah baca pada raja apa? Raja Najasyi kan? Itu pertama. Kemudian yang kedua kepada siapa dia? Kepada Heraklius kan? Di Raja Rom. Kemudian yang ketiga kepada apa? Kepada Raja Parsi. Yang Kisra Parsi. Kemudian yang keempat kepada Muqawqis Raja Mesir. Jom kita tengok Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala keempat, kata musannif keempat, yakni Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, diutuskan kepada Muqawqis yang begitu hampir memeluk Islam. Muqawqis ni sikit kena masuk Islam. Kita ini masuk Islam kan? Sayang. Dia telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maryah, Shirin dan Baghal. Kan? Maryah ni seorang wanita, kan? Yang kedua Shirin. Okay. Maryah masuk Islam, Shirin tak masuk Islam. Shirin kemudian diserahkan, lupa daripada seorang sahabat. Dah Nabi SAW Shirin ni tak masuk Islam, Nabi tak mau bagi balik ke orang lain, siapa yang nak ambil kan. Tapi Nabi ambil Maryah sebab Maryah masuk Islam. Dan Baghal yang begitu mahal digelar Duldul kan. Ingat Dodol? Ingatlah nama barang Nabi. Duldul nah? Dikatakan pendapat dihadiahkan juga 1,000 dinar dan 20 persalinan daripada sutra. Itu pendapat lah kan. Okay. Yang kelima Amru bin As radhiyallahu anhu, diutuskan kepada Ja'far ataupun Jaifar dan Abdin. Keduanya adalah anak kepada Al-Julanda, dan mereka itu dua raja di Oman. Dua raja di Oman. Oman tahu sebelah daripada Yaman. Keduanya memeluk Islam. Alhamdulillah dua masuk Islam. Okay, ini maksudnya orang yang memeluk Islam masuk Islam. Okay. Dan memberikan laluan kepada Amru untuk mengutip zakat dan memerintah di sana sehinggalah baginda wafat sallallahu alaihi wasallam. Cuma Oman dia bukan berbentuk kerajaan. Oman ni kita panggil daripada kabilah. Masih lagi menggunakan sistem kabilah. Adapun raja yang betul-betul menggunakan sistem raja, Parsi, Mesir, Rom, Habsyah. Itu menggunakan sistem raja. Tapi kalau yang ni maksudnya ada utusan-utusan diutuskan kepada kabilah-kabilah yang besar. Antaranya kabilah di Oman. Bila okay. Keenam Salit bin Amru al-Amiri radhiyallahu anhu, diutuskan kepada Hawdah bin Ali, pemimpin Yamamah. Yamamah berada di mana? Di barat Mekah sikit, dia ke arah barat, ke arah Najd kan? Yamamah. Benar? Maka dia memulakan utusan tersebut dan mengutuskan kepada Nabi. Dia memuliakan. Tidur ni dah sampai pukul 1 ni dia jadi mabuk. Memulia habis. Saya tertinggal satu muka. Tak apa.
Kita baca lagi. Buka dia tinggal. Okay lah. Maka dia memuliakan utusan tersebut. Alhamdulillah dia mulia. Dan mengutuskan kepada Nabi SAW. Dia hantar surat kepada Nabi pula. Betapa indah dan baik apa yang kau serukan ini. Sedangkan aku ini pemidatu dan penyair di kalangan kaumku. Maka berikanlah kepadaku sedikit kuasa. Saya dia minta kuasa pada Nabi SAW. Kerana aku Islam, bagi kepada kuasa kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW enggan berbuat demikian dan Haudah tidak memeluk Islam. Nabi tak mau bagi kuasa tersebut. Dan Haudah tidak memeluk Islam. Okay. Cuma ada permasalahan yang main dalam Mindana lah. Okay. Berkenaan dengan isu Islam kan, masyarakat kan. Kita kata berkenaan dengan kuasa, apakah sebab faktor ni anda tak boleh jumpa lagi, boleh carilah sebenarnya boleh cari. Apakah faktor Nabi SAW menolak permintaan Salih bin Amr al-Amiri? Kan? Sedangkan kalau Nabi bagi kuasa untuk dia memerintah di kawasan dia di Yamamah dan dia masuk Islam, bukankah boleh menyebabkan Islam ramai orang lagi? Betul tak? Tapi kenapa Nabi tolak permintaan tersebut dan menyebabkan orang tu tak masuk Islam? Kena carilah. Kalau kita fikir macam mana, kita dalam bidang pendirian dalam isu ni, kita kata halalan baik kita Islamkan dengan ni, betul tak? Tapi kenapa tolak? Nabi tolak. Tu kena kaji lah. Itu kita kata dalam kena kaji seterusnya. Okay. Itu penting. Isu pendirian Nabi tu penting supaya kita boleh belajar untuk kita nak buat satu-satu pendirian berkenaan dengan satu-satu isu dan juga satu-satu benda yang kita bakal hadapi. Itu penting lah. Okay. Ketujuh, Syuja'. Nanti kalau siapa jumpa beritahu lah. Kaji-kaji kita kaji sekali lah. Okay. Ketujuh, Syuja' bin Wahb al-Asadi radhiyallahu anhu diutuskan kepada Al-Haris bin Abi Shamir al-Ghassani, Raja al-Balqa, kan, dari daerah Syam. Balqa tu daripada daerah Syam. Dia telah melemparkan surat tersebut dan berkata, aku akan melakukan ekspedisi ke sana. So, biar aku serang sana. Serang Madinah. Kan? Lebih hebat dengan dia ni. Namun hasratnya itu telah dihalang oleh Caesar ataupun Raja Rom. Dihalang oleh Caesar. Ghassani kerajaan Arab yang berada di bawah di bawah naungan Rom. Ghassan maksudnya dia ni berada dekat sekitar Syam dan juga Jordan bersama Jordan, Syria dan juga Palestin tu. Dia panggil kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan adalah golongan Arab yang memerintah kerajaan yang berada di bawah naungan Rom. Itu kerajaan kerajaan Ghassan. Lawan kerajaan Arab satu lagi namanya kerajaan Hirah. Kerajaan Hirah adalah kerajaan Arab juga, sebelah itu, tapi berada di bawah naungan Parsi. Nanti kita akan belajar dalam masalah tu. Kita akan tahu bahawa Arab ni dia terbahagi pada beberapa golongan. Pertama ada golongan Arab yang asli, dia panggil Arabul Aribah. Kita akan tengok nanti, iaitu keturunan Qahtan yang kita akan sebut. Kemudian yang kedua Arab Al-Musta'ribah. Arab Musta'ribah iaitu orang asalnya Ajam, bukan Arab, tetapi diarabkan, iaitu keturunan Adnan, iaitu keturunan Nabi Ismail. Nabi kita lah, Quraisy semua dia panggil keturunan Arab Musta'ribah. Yang ketiga dia panggil Arab Al-Musta'jimah. Arab Musta'jimah asal Arab tetapi dia dia masuk orang Ajam. Dia masuk kesan Ajam terhadap dia tu terlampau banyak. Siapa dia? Pertama Arab yang berada di kota Hirah yang bernaung di bawah kerajaan Parsi. Satu lagi Arab yang berada di bawah kerajaan Ghassan yang bernaung di bawah mana? Di bawah kerajaan Rom. Ini kita akan detailkan nanti isu politik. Sekarang ni masukkan dulu maklumat dulu. Boleh kan? Yang ketiga Arabul Ba'idah. Yang keempat Arabu Al-Ba'idah. Arabul Ba'idah apa dia? Orang Arab yang dah pupus, hancur lah. Itu pada Arab daripada keturunan Nabi Hud yang dihancurkan. Arab daripada keturunan
Soleh, Nabi Soleh. Iaitu Arab yang disebutkan daripada keturunan Ad dengan Samud. Dia tu keturunan Arab, tapi memang tak ada keturunan dia. Sebab diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Boleh nampak okey. Boleh faham? Okay. Ketujuh, Syuja' bin Wahab Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tadi kita berbicara. Yang ke-8, Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi radhiyallahu anhu, diutuskan kepada Al-Haris Al-Himyari di Yaman. Ni Muhajir bin Abi Umayyah. Yang ke-9, Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, diutuskan kepada Al-Munzir bin Sawa, Raja Bahrain, dan dia telah memeluk Islam. Ni apa? Siapa dia? Ala bin Hadrami diutuskan kepada Munzir bin Sawa, Raja Bahrain. Cuma Bahrain bukan sistem raja lagi. Dia still dipanggil kabilah ni. Boleh faham? Ke-10, Abu Musa Al-Asy'ari diutuskan ke Yaman berserta Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka kebanyakan ahli Yaman telah memeluk Islam beserta raja-raja mereka tanpa sebarang peperangan. Ini Yaman. Memang Yaman tu Nabi SAW sentiasa puji ke Yaman. Kan araqu nasi qalban. Orang yang paling lembut hati. Terutamanya untuk menerima Islam. Tu dengan Yaman lah. Sebab tu Nabi puji kat Sahih Muslim, dia kata al-imanu yamani, al-imanu yamani, al-imanu yamani. Maksudnya apa? Iman tu ada pada orang Yaman. Iman tu ada pada orang Yaman. Iman tu ada pada orang Yaman. Kita alhamdulillah Islam yang ada pada orang Yaman. Ni Habib datang. Tu. Al-Barakat Yamaniyah. Nabi puji 3 negara. Puji 3 negara. Pertama dia Yaman, yang kedua Syria, yang ketiga Mesir. Mesir Nabi puji tentera dia. Kan? Syria Nabi puji dengan keberkatan dia. Yaman Nabi puji dengan keimanan dia. Lepas tu ada orang tanya. Ada kalangan sahabat, ada kalangan orang di kalangan Badawi. Kan? Sahabat lah. Dia kata, wa najdina, najat. Dan najat kami, macam mana? Najat, tempat najat. Tak ada orang untuk najat ni. Nabi diam. Lepas Nabi kata apa? Yaman lagi. Lepas tu dia tanya lagi, najat macam mana? Sampai 3 kali, Nabi kata, najat itulah tempat keluarnya tanduk syaitan. Nabi sebut itu, tanduk syaitan. Cuma nak beritahu lah. Tanduk syaitan tu, tanduk syaitan. Dia tak tahu lah, dia bagi fitnah. Tanduk syaitan tu ulama disebutkan apa? Daripada situlah datangnya apa? Fitnah. Itu saja. Najat tu tahu kat mana ni? Bahasa ni, Riyadh. Riyadh di mana? Saudi. Jadi dia pandai tau. Asalnya Najat. Tapi apa? Dia bertukar nama Riyadh. Tak tahu sebab apa tukar nama Riyadh. Allah Alam. Kan? Dia tahu. Wallah Alam. Wallah Alam. Konspirasi wallah tak tahu. Kenapa dia tukar nama Riyadh? Pandai dia orang tukar nama. Padahal hakikat still orang Arab tu ni Najd. Fitnah. Itu kebanyakan syarahan-syarahan ulama daripada dulu ni. Fitnah. Tapi memang ni kalau kita tengok dalam sejarah, tak pernah pun berlaku fitnah berdasarkan apa yang berlaku sekarang ni daripada Najat. Lepas tu datang Syekh Zaini Dahlan, ditafsirkan sebagai apa? Gerakan-gerakan daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Fitnah. Syekh Zaini Dahlan daripada Mufti Mekah. Dia takwil kat situ lah. Wallah alam. Okay. Yang seterusnya, juru tulis Nabi SAW. Okay. Siapa dia juru tulis Nabi SAW ni? Juru tulis, bila disebut juru tulis, antara tugas dia adalah apa? Yang pertama, menulis Al-Quran. Itu yang pertama, menulis wahyu. Diberikan prioriti untuk apa? Untuk menulis Al-Quran. Yang kedua adalah untuk menulis surat-surat yang bakal dihantarkan kepada raja-raja tadi. Dan yang ketiga adalah untuk menulis perjanjian-perjanjian berkenaan dengan isu, contohnya perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang tulis? Sayyidina Ali. Dan juga perjanjian antara apa? Perjanjian antara Piagam Madinah. Siapa yang tulis? Sayyidina Ali. Dan juga beberapa sahabat-sahabat lain. Boleh faham tak? Okay. Dan antara yang bertugas sebagai jurutulis bagi baginda Nabi SAW adalah 4 khulafa ar-Rashidin. Siapa dia? Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Sayyidina Ali. Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais ibn Syams, Thabit bin Qais bin Syam, Padang Qumar. Khalis bin Sa'id, Khalis bin Sa'id,
Hanzalah bin Ar-Rabi', Zaid bin Sabit, Muawiyah dan Shurahbil bin Hasanah rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya yang paling awal sekali Shurahbil. Shurahbil ni antara orang yang terawal sekali menjadi jurutulis untuk Nabi SAW. Dia menulis sejak bila? Sejak Al-Quran diturun di Mekah lagi. Dia dah siap salin semua dah daripada awal lagi. Muawiyah dilewat dah. Maksudnya dia antara orang yang masuk Islam pada Yaumul Fathi 8 hari tahun ke-8 Hijrah. Kan? Tapi yang Shurahbil ni antara yang terawal. Waktu Sayyidina Ali dia kecil lagi di Mekah, dia dah tulis lah. Shurahbil. Dan antara yang termuda di kalangan dia orang siapa dia? Zaid bin Sabit. Nabi SAW meninggal, Zaid bin Sabit berumur 22. Tapi apa? Dia awal-awal umur 22 tu dah bertugas, jadi tugas paling besar tadi apa dia? Mengumpul Al-Quran. Tugasan mengumpul Al-Quran kat dia. Memang dia termuda dan digelar orang paling hebat dalam hafalan Al-Quran. Dan juga yang satu lagi ilmu, pelopor ilmu faraid. Dia ada mazhab dia dalam faraid. Boleh nak? Okay, ni Zaid bin Sabit. Dia paling muda dan dia paling power. Hebatlah. Jadi semangat bagi kita lah, muda-muda pun. Tapi apa? Kita usaha untuk menuntut ilmu. Tapi bukan Haji Nazar kata, tak apa menuntut ilmu dah kan. Menuntut ilmu sama lah sekali lah. Cuma ni, lagi semangat antara anak muda ni lah. Kan? Macam okay? Okay. Pahlawan Nabi SAW yang bersenjatakan pedang. Dia pergi sebagai sayyaf. Antara mereka adalah Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Awam, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Sabit bin Abi Al-Aqlah. Kan Aqlah Al-Miqdad. Mereka telah memancung leher-leher di hadapan Nabi SAW. Itu di peperangan lah. Kan dalam peperangan. Memang dia ni orang yang paling berani. Hero-hero. Kan hero-hero Nabi SAW. Yang seterusnya golongan pilihan daripada kalangan sahabat. Golongan pilihan ni maksudnya digelar sebagai nujabah. Maksudnya orang pada rapat dengan Nabi SAW. Sentiasa berdamping dengan Nabi SAW. Antara mereka adalah Abu Bakar, Omar, Ali, Hamzah bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Abu Dhar. Kan Abu Dhar kenal kan? Abu Dhar, Al-Miqdad, Salman, Huzaifah, Ibn Mas'ud, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Ini masyhur lah. Wallah radhiyallahu anhum. Okay. Seterusnya 10 golongan yang dijamin syurga. Sebenarnya 10 golongan yang dijamin syurga. Khulafa' Ar-Rasyidin yang 4, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhum. Ini budak-budak kena hafal lah. Yang mana nama-nama dia ni. Itu golongan-golongan yang masuk ke syurga dengan apa? Dengan tanpa hisab dan memang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis kertas ni. Kan? 20 muka kita baca hari ni dengan bahasa Melayu. Okey, jadi asalnya kita nak sambung sikit beberapa perkara. Kita buka muka surat 19 15 104. Maksudnya kita dah cover berapa? 24 muka. Kita baca sampai ni 109. Kita ambil 109 sampai 109. Okay, kita baca. Terpaksa baca Arab sebab semalam dah buat tak larat dah terjemah. Kita baca Arab dulu. Nanti insya-Allah kita akan bagi jugalah terjemahan. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullah, kata Imam al-Musannif Ibn Sayyidin Nas, zikru dawabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
pada menyebutkan berkenaan dengan binatang-binatang tunggangan Nabi. Dawab maksudnya binatang tunggangan. Penggunaan perkataan dawab adalah apa? Maksudnya secara apa? Secara bahasa Arab, maksudnya benda yang melata. Apa saja yang melata? Sama ada apa dia? Binatang tu lipan ke, ulak ke, semua yang melata, yang mengongsor kat apa? Dekat bumi ni. Dia panggil apa? Dabbah. Jamak dia dawab. Boleh faham? Tapi orang Arab secara adatnya menamakan dawab ni hanya kepada binatang yang ada 4 kaki. Boleh faham? Ada 4 kaki. Dan di sini maksudnya binatang tunggangan Nabi SAW. Sajalah kelebihan kita cerita bahasa Arab sikit kan. Kita nak biasakan dengan istilah. Okey, minal khayli asharatun. Daripada kalangan apa tu binatang-binatang, daripada kalangan apa? Kuda ada berapa? 10. Ala khilafi dhalika, berdasarkan khilaf yang berlaku pada apa? Pada bilangan tersebut, iaitu pada bilangan kuda tadi. Biziyadatin aw naqsin, sama ada khilaf itu mengatakan lebih daripada 10 ataupun berapa? Kurang daripada 10. Kita nak tengok berapa kuda Nabi SAW. Wahia, iaitu as-sakbu. Yang bernama sakbu. Ni kuda pertama, sakab. Sakbu. Boleh buat nama motor. Kan, sakab. Kan. Sakab kan. So apa nama sakab? Kuda Nabi sama-sama. Apa boleh betul. Okey. Wa kana alaihi yauma Uhud. Nabi SAW menunggangnya, iaitu sakb ni pada apa? Hari peperangan Uhud. Wa kana agharra. Agharra maksud agharra, dia mempunyai dia ni. Dekat apa? Dekat kuda tu dia ada putih kat ni. Pasal kuda dia ada putih kat dahi dia tu. Tu masuk aghar. Putih dia ada. Bisa boleh bayang kan? Boleh bayang kuda dia kepala dia ada putih sikit, dia ada line. Dia tu masuk aghar. Muhajjalan maksudnya dia ada putih dekat kawasan kaki ni. Kaki dia ada putih, dia naik line ni. Sama dekat belakang ni ataupun dekat boleh faham tak? Boleh bayang. Talqil yamin kan, talqil yamin. Begitu pun laju. Talqil yamin ni memang laju, pantas. Memang kuda yang pantas lah. Okay. Wal murtajizu, yani yang apa? Yang kedua, binatang kuda yang kedua. Apa dia nama dia? Murtajizu. Wa huwa allazi shahida lahu bihi Khuzaimah bin Thabit. Wa huwa allazi shahida lahu bihi Khuzaimah bin Thabit. Benda inilah yang apa? Yang disaksikan sendiri baginya, iaitu bagi kuda ini, siapa dia? Khuzaimah bin Thabit. Itu seorang sahabat Nabi SAW. Murtajiz. Walizazun, yang ketiga kuda Nabi bernama Lizaz. Ahdahu ilaihi al-Muqawqis, yang telah dihadiahkan kepada baginda oleh siapa? Muqawqis. Siapa Muqawqis? Raja Mesir. Wallahifu, yang keempat adalah apa? Kuda yang bernama Lahif. Lahif. Ahdahu lahu Rabi'atu ibnu Abi al-Barra. Dia ini telah dihadiahkan oleh siapa dia? Rabi'atu bin Abi Barra. Ini seorang sahabat Nabi SAW juga. Wazzaribu ahdahu lahu Farwatu al-Juzami. Wazzaribu iaitu kuda yang seterusnya, yang ke berapa? Yang ke-6. Yang kelima, yang telah dihadiahkan oleh seorang lelaki yang bernama Farwah al-Juzami. Wal wardu, yang ke-6, apa dia? Ahdahu lahu Tamimun ad-Dari. Telah apa? Dihadiahkan kepadanya, itu kepada baginda Nabi SAW. Siapa dia? Oleh siapa? Oleh Tamim ad-Dari rahimahullah ta'ala, seorang sahabat Nabi SAW. Wad-Darsu, yang ke berapa? Yang ke-7 nama dia Ad-Darsu. Tu kuda. Wa mulawihun, yang ni yang seterusnya, nama mulawih. Yang ketiga pula, yang apa? Yang ke-10 was-sabhatu, nama sabhah. Sabaqa alaihi fasabaqa. Dan sabhah ni lah yang digunakan untuk apa? Untuk Nabi ni berlumba, main saja lumba kuda kan. Fasabaqa, dan Nabi menang perlumbaan kuda tu. Memang dikatakan bahawa Nabi tak pernah kalah menggunakan kuda ni. Fafariha bihin Nabi SAW, dan dengan apa perlumbaan tersebut Nabi apa? Nabi amat gembira atas kemenangan baginda tadi. Boleh nak? Okey. Nama yang seterusnya wal bahru, yang ke-11 .
10 kan? Syakir ni. Kan? Wal bahru yang ke-11, 10. Ishtarahu min tujari al-Yaman. Nama seterusnya al-bahr, laut. Itu dia nama laut. Kan? Baginda Nabi SAW beli daripada mana? Min tujar Yaman, peniaga-peniaga Yaman. Fasabaqa alaihi salasa marrat. Kemudian Nabi SAW menggunakan bahru ni untuk apa? Untuk berlumba. Main lumba-lumba kuda lah. Boleh tak lumba kuda? Apa boleh lumba kuda? Bukan ni bukan toto bukan toto dak, ni lumba kuda. Lumba kuda dibenarkan. Dia panggil apa? Dalam masalah hukum hakam, pertandingan, permainan yang berbentuk apa? Maslahat yang boleh membina kecergasan dan juga ada manfaat pada ketenteraan. Sebab tu kitab fiqh dia khususkan kepada apa? Kepada hukum hakam, permainan ataupun pertandingan seperti dia panggil as-sabqu. Dia panggil istilah sabqu itu berlumba kuda. Adakah berlumba motor termasuk sekali? Kena bincang balik. Kan? Lumba motor termasuk kah? Kena bincang balik. Kan? Termasuk dalam aktiviti ketenteraan lah. Tu bincang balik lah. Okay. Yang kedua, apa dia? Ar-ramyu. Ar-ramyu maksudnya apa dia? Panah. Tu pun termasuk, tu antara aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh Nabi SAW. Tu memang selalu lah. Ar-sabqu, ar-ramyu dengan sibahah. Sibahah apa sibahah? Berenang. Berenang. Memang Nabi SAW tak berenang lah. Tapi memang sangat-sangat digalakkan untuk apa? Untuk berenang. Sebab apa? Tu kalau kita berperang dalam apa? Dalam laut, dekat laut kan, kita akan apa? Kita akan boleh supaya bertentera itu selamat dengan keadaan yang persentage tinggi lah, kalau dia mampu untuk berenang. Tu diberikan keutamaan kepada tiga ni. Sebab tu dalam khilaf, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, permainan-permainan yang lain yang tidak menjurus kepada ketenteraan dan membina kecergasan badan sebagaimana yang saya sebut pun tadi, kesemua dianggap sebagai haram oleh ulama. Contoh dia seperti main chess, disebut syatranj dalam kitab fiqh, haram syatranj. Saya sebut ni lagi kata haram ustaz, saya terang lagi detail beberapa isu. Antara benda lagi apa dia? Siyahah, tourism, haram. Siyahah, tahu siyahah? Siyahah maksud kita pergi jalan-jalan saja tengok keindahan, haram. Itu disebut dalam kitab fiqh. So lagi saya akan sebut berkenaan dengan isu ni. Okay, Pokemon Go. Pokemon Go. Syafiq main Pokemon. Dia main Haji Nazar tahu yang dua orang main sekarang ni. Kan itu haram. Berdasarkan benda ni lah. Okay. Itu berdasarkan dalam kitab fiqh. Cuma selepas tu daripada ulama-ulama mutakhir, permainan seperti chess, permainan seperti apa belancong, ataupun permainan seperti perkara selain daripada ketenteraan tu seterusnya telah diharuskan oleh ulama yang sebelum ni kata haram. Kerana apa? Kerana setiap daripada permainan-permainan itu telah sabit maslahat padanya. Padahal sabit maslahat padanya. Contohnya chess, ulama kata apa? Antara ulama selepas tu membincangkan, ada risalah khusus membincangkan berkenaan dengan syatranj, iaitu chess tu. Kata untuk apa? Mengasah minda, maka dibenarkan. Tak masalah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab apa, jangan pening. Oh, yang itu berdasarkan fatwa dulu. Fatwa sekarang tak dibenarkan. Dia faham? Lagi ada pula di kalangan kita. Haram. Dia pintu Facebook. Ketahuilah sahabat-sahabatku bahawa main chess itu benda yang haram. Maka mereka melakukan haram telah melakukan dosa. Maka dosa-dosa akan masuk neraka. Masuk neraka maka akan kekal dengan neraka. Itu dia. Memang selalu suka kadang-kadang orang di Facebook. Sedangkan metode ilmiah dia tak erti. Ya dia betul tu. Tu dia tak erti. Perjuangan Islam tak tahu. Tu jam. Boleh faham tak? Okay, siyahah sebenarnya yang disebut dalam kitab-kitab fiqh memang haram. Disebut kitab-kitab fiqh haram. Cuma mutakhir daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain, kesemuanya mengharuskan melancong. Kenapa? Antara telah sabit faedah bagi melancong itu. Apa dia? Disebutkan dalam kitab-kitab fatwa, izalatu quduratin nafs. Itu jelas disebut itu. Dia kata apa maksud izalatu quduratin nafs? Untuk menghilangkan tension. Meriliskan tension. Betul tak? Kita duk kejar. Tak ada melancong pula. Jam kan? Dia pilih kali melancong pergi Krabi, Pulau Tioman, tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Masalah mengharuskan melancong tu dia ada hukum seterusnya. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan qasar dan juga jamak dalam safar. Kalau kita kata melancong itu adalah haram,
Maka boleh tak jamak boleh qasar? Tak boleh. Boleh faham? Sebab jamak dan qasar adalah rukhsah. Dan rukhsah tidak sesekali dibenarkan pada perkara maksiat. Sebab tu kaedah apa dia? Al-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Sebab tu dibincangkan masalah tu. Melancong tu halal ke haram? Dia bincang dalam kitab fiqah. Kalau kita kitab fiqah, haram. Maka tak boleh qasar kalau kita pergi melancong ke Pulau Taiman. Itu berdasarkan kitab fiqah. Tapi saya sebutkan tadi berdasarkan pada fatwa-fatwa mutakhir daripada mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahawa masalah melancong dibenarkan. Kerana apa? Untuk release tension. Itu ada apa? Faedah yang sabit daripada melancong tadi. Las Vegas pergi buat apa? Pergi menjudi. Kalau pergi menjudi memang haram. Tapi untuk dakwah kan. Ada tak? Untuk berdakwah supaya mereka masuk Islam, pusat judi tu, masuk Islam, alhamdulillah. Macam kita pergi genting. Kenapa pergi genting, cik? Saya dakwah supaya ke semua gotong semua masuk Islam. Itu bukan benar. Tak ada masalah. Tapi dia pergi untuk apa? Dia pergi pitak duit sekali, kan? Dia pergi apa? Langgah harak sekali, jam haram. Tak boleh. Macam mana? Ada masalah. Termasuk dalam apa? Release tension. Lepas tu dia pergi genting tu, tiba-tiba dia duduk dekat tepi-tepi awet-awet yang cun, yang seksi-seksi. Macam mana tu? Benda tu haram tu. Dia tengok-tengok awet yang seksi-seksi. Macam mana? Boleh tak untuk dia lakukan jamak qasar ni? Tak, dia bukan niat untuk pergi, dia pergi nak naik tu. Nak naik roller coaster tu. Dia naik roller coaster. Tapi macam nak awet ke tepi. Amboi, nak retention lah. Astagfirullah. Syafiq suka. Okay, dia kata yang tu tak ada masalah. Dia dibenarkan jamak, dia panggil apa? Itu bukan istilah dia bermusafir untuk dia melakukan maksiat. Tapi istilah apa? Dia panggil maksiat tu berlaku dalam pemusafiran, bukan dijadikan matlamat untuk pemusafiran. Dia faham tak? Macam tu lah. Macam kita kata orang musafir, dia naik kereta kan. Tengok kat kereta, muslimat tak pakai tudung pula. Lama kan. Adakah maksudnya dia tak boleh jamak qasar lepas tu? Tak boleh. Bukan maksudnya itu. Dia boleh untuk jamak qasar. Sebab apa? Yang tu tiba-tiba datang. Maksudnya maksiat ataupun benda dosa tu datang tiba-tiba dalam apa? Dalam pemusafiran. Bukan memang niat orang nak naik kereta tu untuk nak tengok awet-awet tu, memang tak boleh lah. Boleh faham Okay. Boleh so Syarah boleh faham Okay. Macam mana kita boleh masuk ni? Tadi masa sabaqau kan, perkataan sabaqau tu Okay. Tu masalah fiqh, masalah sirah ni dia kata hukum hakam. Kalau kita baca detail lagi, dia bincang tu. Hukum hakam macam mana? Okay, boleh Okay. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menang, fasabaqa alaihi salasa marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menang pertandingan menggunakan al-bahru tu sebanyak berapa kali? 3 kali. Famasaha ala wajhihi. Kemudian Nabi sapu ke muka muka kuda tu. Nabi kata apa? Wa qala alaihi salatu wassalam, ma anta illa bahrun. Hang ni memang bahar. Maksudnya memang laut sungguh. Nabi puji. Macam kita naik motor, menang. Ni memang Suzuki. Yamaha. Itu lah. Macam jangan suka naik motor dah. Dia lap-lap kan. Motor. Jadi boleh tak kita lap motor? Boleh. Boleh tak? Tak ada masalah. Puji-puji motor tak ada masalah. Kan? Tak termasuk di kalangan orang gila. Tak termasuk di kalangan orang yang takjub dengan motor dia, tak masalah. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nampak puji kuda semua. Syok. Bagus. Kan? Tak ada masalah. Dia faham. Itu dikeluarkan oleh Bukhari. Okay. Wa minal bighal, dan antara bighal boleh faham, baghal ni maksudnya binatang yang kacuk antara keldai dan kuda. Kuda ni tinggi. Kuda ni tinggi berapa? Lebih kurang 1 meter lebih lah, kat 2 meter ketinggi kuda tu. Maksudnya kalau kita naik kuda, mesti kaki kita akan Kaki kita akan duduk atas kuda tu, dia takkan duduk bawah. Kan? Tapi bighal
Beron ni dia kecil sikit daripada kuda. Kalau macam setengah-setengah tempat dia panggil kuda padi. Tahu kuda padi? Kuda kecil sikit. Kecil kan? Kuda padi tu. Setengah tempat. Tapi kalau kuda betul besar, terajam mati tu kita. Mentajam. Boleh tak? Keldai. Keldai. Kacukan. Geng kacuk keldai. Kuda antara benda yang paling disayangkan oleh orang Arab. Kuda. Benda kuda. Kalau kuda, kalau kita baca dalam sastra Arab, setiap part daripada kuda tu ada nama dia. Kan tadi kita sebut putih kat sini tu ada nama dia. Putih kat kaki ada nama dia. Ada bulu kat sini ada nama dia. Ada bulu. Kuda lah satu-satunya binatang yang Arab jaga nasab dia. Tu nak kata dia punya betul-betul menjaga kuda. Nak kahwin dengan kuda tu jangan sebarangan. Kahwin kuda kena tanya lu, mak kuda ni siapa dia? Pak kuda ni siapa dia? Betul. Betul. Pak kuda dia. Siapa dia pak dia? Ada strong tak strong tak mau. Kami tak mau. Nak jaga sampai sekarang. Kalau kita tengok Dubai, dia ada beli kuda yang dikatakan kuda dikacukkan kuda Nabi tu. Dia ada jaga sangat. Berapa berjuta-juta kuda tu. Oi. Arab macam tu. Kuda mesti ada nama dan ada keturunan. Kuda. Tak ada pada binatang-binatang lain. Unta ikut suka nak kahwin ikut suka. Yang keldai nak ikut suka. Tapi kuda lain. Kuda benda lain. Cerita ada Yamaha. Tak ada. Yamaha semua saya ikut suka. Tukar spare part semua. Tak okay. Boleh ya? Okay, ni masalah bagal pula. Bagal sebab dia duldul. Nama pertama bagal adalah duldul. Allati ahdaha lahu Muqawqis. Nak ingat kita sebut apa? Dodol. Tayar. Itu nak ingat mudah. Duldul. Allati ahdaha lahu Muqawqis. Yang dihadiahkan oleh Muqawqis Raja Mesir. Wahia awwalu baghlatin rukibat fil Islam. Dialah pertama, maksudnya bagal yang pertama yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiddatun. Nama seterusnya, kuda yang seterusnya fiddatun. Ittahabaha min Abi Bakrin. Ittahabaha tu maksudnya Nabi minta supaya Abi Bakar hadiahkan. Ittahabaha tu maksudnya Nabi minta supaya Abi Bakar hadiahkan kepada dia siapa dia? Fiddah. Boleh wal aylatu ayliyatu. Ini nama kuda seterusnya. Nama apa? Nama bagal yang seterusnya. Ahdaha lahu Maliku Ailah. Yang telah diberikan oleh siapa? Maliku Ailah, Raja Ailah. Ailah ni nama dulu bagi Palestin. Ailah. Nama apa? Nama dulu bagi Palestin. Palestin kan banyak nama kan? Palestin, Baitul Maqdis. Antara dulu namanya Ailah. Ailah. Wa kana lahu himarun yusamma Ya'fur. Ni masuk pula keldai, himar. Nabi SAW ada beberapa keldai. Antara keldainya Ya'furan. Ni keldai pertama. Wa amman na'am, adapun binatang-binatang ternakan, na'am, binatang-binatang ternakan, falam yunqal annahu iqtana minal baqari syai'an. Maka tidak dinukilkan langsung bahawa Nabi SAW memiliki iqtana, iaitu memiliki daripada kalangan bakar, iaitu lembu-lembu, sesuatu pun. Maksudnya tak ada langsung Nabi membela apa? Lembu. Boleh tak? Wa kanat lahu 20 liqhatan. Liqhatan bil ghabah. Dan adalah bagi Nabi SAW itu 20 liqhatan. Ada 20 liqhatan. Liqhatan maksudnya unta-unta yang sedia untuk diperah susunya. Ataupun unta-unta yang memang apa? Memang jenis unta susu. Lembu ada lembu susu tak? Ada? Kambing ada kambing susu kan? Tapi kambing memang ada jenis susu. Tapi dia, jenis dia tu memang susu tak berhenti. Tak tahulah. Tengok pada veteriner. Saya tak tahulah. Okay. Ni maksud liqhatan ni apa dia? Memang jenis unta yang bersusu. Susu banyak. Bil ghabah. Di kawasan yang bernama ghabah. Boleh tak? Ya, ghabah ni masuk hutan. Tapi ni masuk kawasan. Bukan hutan ada. Okay. Wa arsala lahu Sa'd bin Ubadah muhriyatan min na'ami Bani Aqil. Wa arsala lahu Sa'd ibn Ubadah. Dan pernah satu, iaitu seorang sahabat Nabi SAW,
Sa'ad bin Ubadah mengutuskan kepada Nabi muhriyatan, iaitu sejenis binatang, muhriyatan min na'ami Bani Aqil. Muhriyatan ni kena check balik. Adakah lembu ataupun macam mana? Dia cuma gelaran bagi binatang tersebut. Daripada binatang ternakan yang diternak oleh siapa dia? Bani Aqil. Bani Uqail, daripada kabilah Uqail. Wa kanat lahu qaswa. Nabi SAW pun memiliki qaswa. Kan? Qaswa. Wa hiya allati hajara 'alaiha. Nabi guna qaswa itulah untuk apa? Untuk Nabi berhijrah. Qaswa ni nama apa? Himar juga. Jenis himar juga. Boleh. Nabi duduk atas qaswa ni lah untuk berhijrah ke mana? Ke Madinah. Wa kana la yahmiluhu idza nazala 'alaihi al-wahyu ghairuha. Dan tidak ada yang memikul Nabi tatkala diutuskan ataupun disampaikan kepada Nabi SAW wahyu, melainkan dia. Maksudnya, kalau sabit bahawa diturunkan kepada Nabi wahyu, tak kala Nabi menunggang, memang Nabi naik qaswa sahaja. Boleh faham? Qaswa sahaja. Wa qila hiyal adba. Dikatakan dia itu adalah dipanggil sebagai adba. Nama-nama lain. Bagi qaswa. Tajuk yang last, iaitu berkenaan dengan jad'a. Wal jad'a'u wa hiya allati subiqat fashaqqa 'ala al-muslimin faqala sallallahu alaihi wasallam inna haqqan 'ala Allah alla yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu wa qila al-masbuqatu ghayruha. Wal jad'a'u binatang keldai yang sesungguhnya, wa hiya allati subiqat, yang dia inilah binatang jada'a inilah yang ditunggang oleh Nabi dan Nabi kalah dalam pertandingan berlumba, naik jada'a. Fashaqqa al-muslimin, maka muslimin yang saja, macam mana pula Nabi kalah pula ni kan? Tiba-tiba Nabi kalah, naik jada'a. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna haqqan 'ala Allah, bahawa suatu hak bagi Allah Taala itu, alla yartafi'a syai'an, bahawa Allah Subhanahu wa taala angkat sesuatu perkara minad dunia, daripada dunia ini, illa wada'ahu, melainkan Allah akan apa? Turunkan balik perkara itu tadi. Maksudnya apa saja berlaku kat dunia ni, dekat bumi ni, apa dia? Ada apa? Turun, ada naik. Kan? Ada meningkat, ada menurun. Tak kiralah harta benda ke, milik binatang ke, kalah pertandingan ke, ada kalah, ada menang. Boleh nampak tak? Wa qila al-masbuqatu ghairuha, dikatakan bahawa apa? Bahawa yang kalah itu, binatang yang Nabi kalah di atas jang itu, ghairuha, selain daripada apa? Selain jada'a ni. Maksudnya dikatakan unta. Nabi kalah tu unta. Tapi di sini apa dia? Keldai. Boleh faham? Wa kanat lahu mi'atun minal ghanam. Dan baginda Nabi SAW memiliki 100 daripada ghanam. Apa maksud ghanam? Maksud ghanam? Apa dia? Kambing. Nabi ada apa? 100 kambing. Wa kanat lahu syatun yakhtassu bi syurbi labaniha tud'a ghaithata. Nabi SAW memiliki syah, iaitu kambing biri-biri. Kan? Syah kambing biri-biri. Bi syurbi labaniha, yang khusus untuk Nabi minum susunya. Tud'a, dinamakan ghaisah. Namanya apa? Ghaisah. Wa kana lahu dikun abyad. Nabi pun mempunyai dik, ayam jantan abyad, putih. Nabi ada apa? Ayam jantan putih. Ayam jantan tu khusus untuk kejut subuh. Ayam jantan Nabi SAW. Memang Nabi SAW ada hadis memuji berkenaan dengan apa? Ayam jantan. Sebab tu Nabi SAW, la tasubbud dika, janganlah kamu apa? Mengeji ayam jantan. Fa innahu yara al-malaikah, semuanya dia melihat malaikat. Bila dia berkokok tu, maksudnya dia melihat malaikat. Dia belalah ayam. Belayang untung. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. 109. Kita baki ni kita akan baca pada hari last. Habis lah. Kan, insyaAllah. Hari last ni kita akan baca dalam Melayu lah, insyaAllah. Lepas tu saya akan letakkan yang mana saya tertinggal tu. Jadi apa, hari last, hari Sabtu minggu depan, kita akan baca habis lah. Tapi tak apa. Kita baca lagi. Tak berhenti lah.
Kita akan baca minggu depan supaya lagi habis hari ni tak syok pula kan. Minggu depan insyaAllah kita akan habiskan juga pada hari Sabtu. Kita akan buat pada pukul berapa? 9 ke 10? 9 juga, cuma 9 juga. Cuma insyaAllah kita akan habis awal lah minggu depan. Minggu depan sebelum pukul 12 kita akan habis insyaAllah. Jadi kita akan kalau siapa nak buat makan-makan baru main lah. Nak khatang kita kan. Main pulut ke, terian ke, kan. Ataupun pengak kan. Ataupun apa lagi Syui? Kami golek tu nak tak ada. Tak ada gua-gua. Itu rasakan masing-masing lah kan. Nak makan-makan lepas tu kan insya-Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pada hari ini berkat daripada Nabi SAW. Habis 30 muka hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi 30 muka. Maka untuk kita habiskan yang terbaki. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa soalan sebelum tu?